Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada pagi ini ialah bagaimana membebaskan Al-Aqsa gaya Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kita membebaskan Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis ataupun Palestin dengan gaya Salahuddin Al-Ayyubi. Kuliah subuh kita ini saya akan ambil daripada teks ucapan Khalid Mishal yang merupakan salah seorang di antara pimpinan moden contemporary Palestin yang ada pada hari ini. Baik, untuk pengetahuan sidang hadirin mukminin, kita sekarang ini tercari-cari model yang bagaimana untuk kita contohi di dalam usaha kita memperjuangkan kepentingan umat Islam Palestin sehinggalah kepada membebaskan Palestin. Maka antara model dan cara yang terbaik sebagaimana yang dibincangkan oleh para ulama kontemporari ialah mencontohi bagaimana cara Salahuddin Al-Ayyubi di dalam membebaskan Palestin. Secara ringkasnya, sidang hadirin mukminin, pimpinan umat Islam pada masa itu yang diketuai oleh Salahuddin Al-Ayyubi telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara dia melayani para tebusan, tahanan dan di kawasan-kawasan yang ditakluki, yang dikuasai dan dibuka oleh tentera-tentera Islam pada masa itu, menjadi buah mulut dan menyebabkan musuh lebih percaya kepada tentera-tentera Islam walaupun mereka asalnya adalah musuh kepada kita. Baik, siapa dia Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi dia lahir pada tahun 532 Hijriyah bersamaan dengan 1138 Masihi di Iraq, Tikrit, Iraq. Ayah dia nama dia Najmuddin Ayyub yang merupakan di antara pemerintah Seljuk di Tikrit, Iraq pada masa itu. Ini pada zaman pemerintahan Imanuddin Zanki yang merupakan gubernur Seljuk di kota Mosul, Iraq. Baik, apa yang berlaku pada masa itu? Imanuddin dia berjaya menguasai wilayah Balbik di Lubnan dan Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur di sana. Dan disitulah Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu mudanya belajar
tentang teknik dan taktik peperangan, politik perang, strategi dalam peperangan dan seumpamanya. Dan dia ini mendapat pelajaran di Damsyik dan mempelajari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah selama 10 tahun. Dan kemudian dia diberi kepercayaan oleh pemerintah Damsyik untuk ke Mesir bagi membantu kerajaan Islam pada masa itu bagi menentang dan menghadapi serangan tentera salib. Baik, ketika dia berada di Mesir, tuan-tuan sekalian, dia telah diminta untuk mempertahankan wilayah itu daripada serangan kerajaan Latin Jerusalem di bawah kepimpinan Raja Amalrik yang pertama. Jadi ini menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan? Menunjukkan kepada kita bahawa seorang pemimpin itu dia telah dilatih dan didedahkan sejak daripada usia dia yang muda. Dia telah dilatih dan diberikan exposure, pendedahan tentang ilmu perang, strategi peperangan, politik perang dan sebagainya sejak usianya muda. Maka kita orang-orang Islam pada hari ini, kita mesti mendedahkan kepada anak-anak kita kepada apa itu yang dipanggil sebagai peperangan. Kita tidak boleh besarkan anak kita tanpa ilmu berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai jihad, al-jihadu bil qital. Hari ini kerajaan-kerajaan yang menjajah negara umat Islam, tuan-tuan tengok di mana-mana sahaja, termasuk di negara-negara Arab. Walaupun penjajah telah meninggalkan negara Arab tersebut, tetapi pengaruh negara penjajah masih menguasai negara bekas jajahan mereka. Sehingga kan silibus pelajaran di sekolah juga dicampuri. Hatta kita boleh lihat di setengah-setengah negara Arab yang mempunyai silibus seperti Al-Bara', kita dapati bagaimana negara-negara yang bekas penjajah ataupun kuasa-kuasa besar dunia dan sebagainya memastikan bahawa al-wala wal bara ini tidak diajar dalam silibus sekolah. Kalau dahulunya al-wala wal bara ini ada, sekarang sudah dikikis secara perlahan-lahan supaya ditiadakan dalam silibus pelajaran di sekolah. Jadi al-jihadu bil qital, jihad dengan peperangan ini sedikit demi sedikit dikikis keluar daripada pendidikan anak-anak. Maka kita dapati bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, dia telah didedahkan dengan ilmu berkenaan dengan peperangan. Dan pada masa itu, apa yang berlaku ialah politik di Mesir pada waktu itu. Ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi berada di Mesir, politik di Mesir tidak stabil dan dia tidak mempunyai kuasa tentera yang kukuh di bawah kepimpinan dia. Baik. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, dengan beberapa pendedahan demi pendedahan yang diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, kemudiannya menjadikan dia sebagai seorang tokoh yang terus cemerlang. Maka apa yang berlaku? Kita dapati bagaimana dalam ucapan Khalid Mishal ini, dia mengatakan bahawa kita akan mengikuti jejak Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Jejak yang bagaimana yang disebut oleh pemimpin Palestin ini. Dia mengatakan bahawa Baitul Maqdis, tuan-tuan sekalian, berada di bawah penjajahan lebih daripada 90 tahun. Dan dia mengatakan bahawa kita berkewajipan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa bagi menentang penjajahan Masjid Al-Aqsa dan membebaskan Baitul Maqdis. Maka dalam kisah-kisah berkenaan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ia mempunyai sumber inspirasi kepada kita semua. Maka apa dia sumber inspirasi kepada kita semua untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, supaya kita dapat melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang seterusnya. Baik, antaranya yang pertama, sebagaimana kuasa penjajah berusaha untuk menghilangkan apa yang dipanggil sebagai semangat jihad
di kalangan orang-orang Islam. Dalam keadaan kuasa penjajah cuba menggambarkan bahawa kalau kita belajar tentang jihad, bermakna kita menjadi pengganas. Kalau kita mengajar anak-anak kita memegang senjata mainan, itu dianggap sebagai pengganas. Walaupun mereka memegang senjata, dalam upacara-upacara mereka sendiri itu tidak dianggap sebagai pengganas. Tapi jika anak-anak orang Islam memegang senjata mainan, maka apa yang cuba mereka gambarkan kepada masyarakat awam ialah ini contoh pengganas di kalangan orang Islam. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena lawan apa yang mereka usahakan ini dengan kita memupuk anak-anak kita apa itu peperangan. Pentingnya memegang senjata. Kita perlu menguasai kemahiran menggunakan senjata. Saya masih ingat tuan-tuan sekalian, zaman kita sekolah dulu, kita ada kadet bersatu di sekolah, kan? Apa dia kadet bersatu? Kita menjadi seolah-olah menjadi barisan pelapis tentera negara. Dalam keadaan di mana kita diajar menggunakan senjata, kita diajar menembak dan sebagainya. Apakah itu dipanggil sebagai pengganas? Tidak. Kenapa? Kerana itulah tugas tentera, yang mana kita menjiwainya, kita mendapat latihan dengannya, dan kita didedahkan bagaimana menggunakan senjata itu penting bagi mempertahankan negara. Kita bukan bertujuan untuk menjadi seorang yang membunuh orang lain yang tidak berdosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Israel di bumi Palestin pada hari ini. Maka pelajaran pertama yang perlu kita didik kepada generasi kita ialah tentang pentingnya mereka mempunyai semangat jihad, pentingnya mereka belajar tentang jihad, peperangan menggunakan senjata itu apa, dan pentingnya mereka mempunyai syuja'ah, tentang semangat untuk berlawan. Kita tidak boleh ada anak-anak muda yang mempunyai semangat yang lemah, yang mudah mengalah kepada musuh. Kita mesti ada semangat yang mana kalau engkau melakukan kekejaman kepada kami, kami akan menentang kamu. Kami akan bangkit untuk menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan oleh kamu. Kita tidak boleh penjajahan demi penjajahan kita hulurkan kemesraan, tapi kita mesti hulurkan kemarahan di atas kezaliman yang mereka lakukan. Maka apa yang kita perlu didik kepada anak-anak kita ialah sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestin, maka kita mesti mengajar kepada anak-anak kita bahawa sebagaimana datuk nenek moyang kita mengorbankan jiwa dan raga mereka demi membebaskan tanah Melayu ini daripada kuasa penjajah, maka begitulah juga kita akan didik generasi kita, anak-anak kita, tentang pentingnya kenapa mereka, sama ada anak kita lelaki ataupun perempuan, mempunyai semangat untuk membebaskan tanah suci milik umat Islam seperti Baitul Maqdis ini, terutamanya Masjid Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan sekalian, dia telah membebaskan Baitul Maqdis melalui jihad dan juga perlawanan. Bukannya rundingan demi rundingan yang merugikan orang-orang Islam, sebagaimana rundingan Abraham Accords yang merugikan umat Islam Palestin, sebagaimana Deal of the Century yang secara pasti merugikan umat Islam Palestin. Kita tak boleh biarkan kuasa-kuasa yang kononnya kuasa-kuasa besar umat Islam hari ini, negara-negara umat Islam, berunding dengan kuasa penjajah untuk menjadikan negara Palestin sebagai sebuah negara yang tidak ada tentera. Ini mengarut. Deal of the Year menyebabkan Palestin menjadi sebuah negara yang tidak boleh ada pasukan keselamatannya sendiri. Kalau ada sekalipun sangat terbatas kerana tidak diberikan senjata sebagaimana senjata yang dimiliki oleh Zionis. Sehingga kan segala operasi ketenteraan dan keselamatan diberikan kepada Zionis. Negara apa seperti ini? Ini contoh bagaimana jahatnya kuasa penjajah dan bagaimana baculnya
pemimpin-pemimpin umat Islam pada hari ini yang tidak berani berhadapan dengan mereka. Maka Umar Khattab, tuan-tuan sekalian, dia telah menunjukkan semangat yang sama sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi di dalam membebaskan Baitul Maqdis. Kita ceritalah Umar Khattab, kita ceritalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan nama-nama besar dalam sejarah membebaskan Baitul Maqdis, mereka menggunakan kekuatan tentera. Siapa kita untuk memilih jalan lain selain daripada jalan ketenteraan? Sebagaimana Umar Khattab menggunakan kekuatan tentera dan senjata, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan kekuatan tentera dan senjata, maka tidak ada cara lain bagi negara-negara umat Islam melainkan mereka semua bersatu. Pemimpin-pemimpin umat Islam mesti berani untuk menggunakan kekerasan terhadap Zionis bagi menghadapi kezaliman demi kezaliman yang mereka lakukan kepada kanak-kanak, kepada orang wanita, kepada kaum wanita, dan kepada orang tua yang tidak berdosa dan tidak mampu untuk menghadapi kezaliman itu, dan bebaskan mereka daripada pembunuhan demi pembunuhan yang sampai hari ini masih dilakukan kepada umat Islam di Palestin. Maka apa contoh yang kita boleh ambil daripada apa yang pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertamanya ialah kita hendaklah mengumpulkan kekuatan negara-negara umat Islam. Dengan cara macam mana? Iaitu mempertemukan seluruh umat Islam di atas satu platform dan menggerakkan mereka. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia sentiasa menghantar utusan demi utusan untuk mendapat persetujuan dan komitmen daripada pemerintah umat Islam seluruh dunia, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan dapat membentuk satu kekuatan yang besar bagi menghadapi tentera salib untuk membebaskan Baitul Maqdis. Itu cara yang dia buat. Hari ini tuan-tuan tengok, mana dia pemimpin umat Islam yang berani pergi ke satu negara kepada satu negara untuk kumpulkan kekuatan ketenteraan di kalangan umat Islam? Tak ada. Yang adanya ialah pemimpin-pemimpin umat Islam yang pergi berunding dengan negara umat Islam yang lain untuk mengeluarkan orang Islam Palestin dari bumi Gaza. Yang tu ada. Dan kaedah ini tidak dipersetujui oleh orang-orang Palestin sendiri. Sebab jikalau kita kosongkan Gaza, kalau kita kosongkan Gaza, maka tentera-tentera Zionis ini akan mengambil alih Gaza dan mereka meluaskan tanah jajahan mereka. Dan itulah yang cuba dilakukan melalui proses normalisasi oleh Zionis terhadap umat Islam Palestin, supaya orang Islam Palestin keluar daripada bumi Palestin dan mereka melebarkan tanah jajahan mereka. Jadi kita tidak ada orang yang macam Salahuddin Al-Ayyubi yang boleh jadi ketua. Siapa dia di kalangan orang Islam yang boleh jadi ketua, yang jadi pemimpin untuk pimpin kepimpinan orang Islam yang lain, supaya kita sama-sama bersatu kumpulkan kekuatan tentera untuk berhadapan dengan Yahudi Zionis ini. Sekarang kita tidak ada pemimpin yang macam tu. Maka jikalau kita mengikut gaya Salahuddin Al-Ayyubi, maka apa yang perlu kita lahirkan ialah pemimpin yang boleh ke hadapan dan menghantar utusan-utusan kepada semua pemimpin negara Islam supaya mereka bersetuju untuk menggunakan aset ketenteraan masing-masing bagi merebut kembali Baitul Maqdis. Apa yang cara yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menggunakan segala wang yang ada, menggunakan segala aset dan harta yang ada, menggunakan segala senjata yang ada untuk membebaskan Baitul Maqdis. Selagi kita tak guna cara ini, selagi itulah kita tak akan berjaya untuk menyelamatkan umat Islam Palestin daripada terus diganyang oleh tentera-tentera Zionis. Baik. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dia mempersiapkan tentera untuk menghadapi peperangan itu.
Hari ini tuan-tuan tunjuk mana dia negara orang Islam yang mempersiapkan tentera dia untuk membebaskan Palestin. Tak ada. Tidak ada satu negara Islam yang bersungguh-sungguh mempersiapkan tentera mereka untuk menghadapi apa yang kita panggil sebagai untuk kita menghadapi usaha kita untuk membebaskan Palestin. Maka apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukan sahaja menggunakan segala fasilitis yang ada, bukan sahaja menggunakan segala peralatan yang ada, senjata yang dimiliki, malah mereka menggerakkan para pejuang Islam ini dari sudut kerohanian dan agama yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi supaya tentera-tentera Islam mempunyai kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni tuan-tuan, saya nak sebut satu petikan daripada pemimpin-pemimpin Hamas tentang bagaimana orang Islam pada hari ini, negara-negara umat Islam pada hari ini kenapa gagal menghadapi kebengisan tentera-tentera Zionis di Gaza. Apa kata mereka? Mereka kata, bagaimana kita nak capai kemenangan untuk menghadapi Zionis dalam keadaan umat Islam pada hari ini, ketika datangnya waktu sembahyang subuh mereka masih lagi tidur nyenyak. Itu realiti dia. Macam mana kita nak hadapi musuh dalam keadaan sembahyang subuh pun kita tak boleh bangun untuk sembahyang, terutamanya Sabtu dan Ahad, hari cuti. Apa yang berlaku? Hari cuti, orang-orang Islam, majoriti, kita tak bercakap tentang minoriti, majoriti orang-orang Islam tidak menunaikan sembahyang subuh. Maka ini antara benda yang kita hadapi masalah. Tuan-tuan tidak percaya, pergi ke sekolah, tengok bagaimana guru-guru, dia buat survey di kalangan para pelajar, berapa ramai pelajar yang sembahyang, terutamanya sembahyang subuh. Bila waktu sembahyang asar tiba, kata pemimpin-pemimpin Palestin di Gaza, berapa ramai di kalangan kita yang hanyut dalam games, permainan. Bila datang sembahyang Isyak, berapa ramai di kalangan orang Islam masih lagi menonton drama, filem dan sebagainya. Tidak ada yang dikatakan mendidik anak untuk berjuang menentang Palestin. Tanam semangat juang di kalangan anak-anak untuk bersedia dari sudut kerohanian untuk menghadapi peperangan bagi membebaskan Palestin. Tak ada. Apatah lagi kita ditakut-takutkan, kalau memegang senjata itu maka kamu akan dianggap sebagai pengganas. Maka ini antara keluhan pemimpin-pemimpin Palestin kepada umat Islam seluruhnya. Maka Khalid Mishal kata apa? Kita memerlukan semua umat Islam untuk bersama dengan tentera Islam ini dan menjadi rakan kongsi kepada kemenangan Al-Aqsa. Kita kena gerakkan semua umat Islam untuk membebaskan Palestin. Kita tak boleh biarkan hanya sekelompok kecil saja orang Islam yang ada kebersamaan ini. Orang Islam semua mesti ada kebersamaan bersama-sama dengan pejuang-pejuang Islam untuk membebaskan Palestin. Itu yang pertama yang disebut oleh Khalid Mishal. Yang kedua, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata yang kedua, orang-orang Islam semuanya mesti bersatu untuk menghadapi peperangan besar ini. Nak bebaskan Palestin tuan-tuan, dia bukan satu peperangan yang kecil. Kenapa? Sebab kita akan berhadapan Zionis, yang mana di belakang Zionis itu ada Amerika. Di belakang Zionis itu ada kuasa besar dunia. Ada tentera-tentera dari negara barat, yang mana kita tahu ramai banyak di antara negara barat ini yang sokong Palestin. Walaupun majoriti rakyat mereka sokong Palestin, tapi kerajaan mereka menentang kerajaan Palestin. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Amerika.
Tuan-tuan tidak percaya, tanya kepada kawan-kawan kita yang bekerja dan tinggal di Amerika. Kita tahu, Amerika memang penyokong kuat Israel, penyokong kuat Zionis. Tapi cuba tuan-tuan tanya rakyat Malaysia yang tinggal di Amerika, majoriti rakyat Amerika bersama kerajaan mereka ataupun menentang sikap kerajaan mereka dalam isu Palestin. Majoriti rakyat Amerika menentang dan tidak bersetuju polisi kerajaan Amerika dalam menyokong Zionis. Majoriti rakyat Amerika bersimpati dengan apa yang berlaku kepada Palestin. Sebab itu kita boleh melihat laporan berita di Amerika, bagaimana majoriti rakyat Amerika berdemonstrasi menyatakan bantahan terhadap apa yang diambil oleh Amerika dalam menghadapi Palestin. Ini realiti dia. Maka sebab itu kita kata bahawa kita tidak boleh takut dan gentar untuk menghadapi apa yang dipanggil sebagai peperangan besar ini untuk kita kalahkan Zionis. Maka mesti ada, kata Khalid Mishal, dia kata mesti ada matlamat bersama di kalangan orang-orang Islam untuk kumpulkan semua sokongan ini dan menggerakkan mereka bagi semuanya berperanan mengikut cara dan kaedah masing-masing. Kalau kita boleh gerakkan rakyat Amerika untuk bagi tekanan kepada kerajaan mereka, maka begitulah juga kita gerakkan semua masyarakat umat Islam untuk bagi tekanan kepada pihak berkuasa masing-masing supaya menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi peperangan besar ini. Dan dia kata Khalid Mishal, tidak ada alasan lain yang lebih besar selain daripada kita menggerakkan umat Islam untuk menghadapi tentera Zionis yang mengancam untuk menguasai Baitul Maqdis sepenuhnya. Hari ini memang dia menguasai Baitul Maqdis, tapi dia belum menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis. Sebab pentadbiran dan pengurusan Masjid Al-Aqsa masih di tangan umat Islam. Apa yang hendak dilakukan oleh Zionis ialah merobohkan Masjid Al-Aqsa. Itu yang mereka ingin lakukan. Dan tuan-tuan boleh baca dalam berita bagaimana berapa kali dah cubaan yang cuba dilakukan oleh pelampau-pelampau Yahudi untuk memusnahkan Masjid Al-Aqsa. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi dibakar. Sudah berapa banyak kebakaran yang berlaku dalam Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh pelampau-pelampau Yahudi. Itu dalam keadaan pengurusan Masjid Al-Aqsa masih di tangan orang Islam. Dan inilah yang cuba dilakukan oleh Zionis, iaitu menguasai sepenuhnya Masjid Al-Aqsa supaya mereka dapat merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membina di atas robohan Masjid Al-Aqsa itu Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon, yang mereka kata itulah perkara yang mesti mereka lakukan bagi menunggu Al-Masih sebelum datangnya kiamat. Ini akidah orang Yahudi. Kita orang Islam mengatakan Nabi Isa AS bila dia turun ke dunia, dia muncul di akhir zaman, dia akan memusnahkan salib dan juga bagaimana orang yang makan babi ini. Itu antara perkara yang wujudnya perbezaan di antara kita dan mereka. Dan kemudian tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi bila dia datang, dia dapat menyatukan negeri-negeri kecil milik umat Islam. Dia dapat menyatukan Mesir, dia dapat menyatukan tentera Damsyik, kerajaan Damsyik, dan dia dapat menyatukan kerajaan Iraq. Semua tiga ni dia dapat satukan. Hari ini kita tidak ada pemimpin Islam yang boleh menyatukan negara-negara umat Islam. Kita belum ada lagi. Tuan-tuan cari siapa dia? Zaman kita hari ini, seorang pemimpin yang diterima dan dihormati oleh semua negara Islam. Kita belum ada lagi yang tu.
Kita tidak ada pemimpin yang boleh berjumpa dengan Arab Saudi, yang boleh berjumpa dengan Mesir, yang boleh berjumpa dengan negara-negara Arab lain, yang boleh berjumpa dengan negara Indonesia, yang boleh berjumpa dengan negara Malaysia, negara Turki dan sebagainya, supaya mereka ni boleh dengar kata-kata pemimpin ini, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dapat menjadikan pemimpin di Mesir, di Damsyik, di Iraq untuk mendengar kata-katanya dan seterusnya bersetuju dengan rancangannya untuk membebaskan Al-Aqsa. Hari ini kita belum ada. Jadi kita kena lahirkan satu orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap orang, setiap ketua keluarga kena didik anak dia supaya ada kemampuan untuk berpidato. Anak lelaki, anak perempuan, kita kena ajar kepada mereka cara berhujah dan meyakinkan orang ramai. Kita tidak tahu sama ada di antara anak-anak kita ini yang kemudiannya boleh berperanan seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi yang penting, setiap ketua keluarga kena didik anak dia supaya anak dia ini akan mampu memimpin umat. Bukan kita bagi anak kita main segala macam dengan gadget dan sebagainya tanpa kita fikir macam mana nak semai dalam diri anak kita kemampuan untuk berhujah, kemampuan untuk pergi ke depan. Jangan takut, jangan duduk di belakang, pergi ke depan. Kalau ada isu-isu umat, anak kita mesti berani menyatakan pendapat dia. Kena didik macam tu. Kena dedahkan anak kita tentang politik Islam. Bagaimana yang dikatakan siasah, yang kata kepimpinan Islamic leadership. Kena didik, tuan-tuan sekalian. Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara anak-anak tuan-tuan, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang boleh berperanan seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Maka semuanya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ada usaha untuk membentuk generasi yang ada leadership, yang ada kepimpinan. Baik. Kemudian Khalid Michel kata apa, tuan-tuan? Dia kata itu antara salah satu kaedah untuk menyatukan umat Islam. Tetapi umat yang hancur tidak akan mendapat kemenangan. Kalau umat Islam kita hari ini, tuan-tuan, umat yang hancur, kita tak akan dapat kemenangan. Kalau kita bersatu, maka musuh akan takut kepada kita. Hari ini musuh berani pasal apa? Kerana Palestin bersendirian. Tuan-tuan tengok Palestin, mana dia negara yang boleh kumpul ketumbukan tentera dia untuk menghadapi tentera Zionis? Tak ada. Adalah satu dua kita tengok ada pengisytiharan begitu begini dan sebagainya, tapi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak ada. Maka perpecahan di kalangan kita menyebabkan musuh tidak lagi takut kepada umat Islam. Sebab apa? Sebab mereka tengok Palestin bersendirian. Mereka tengok bagaimana negara Arab, termasuk negara kita, negara Indonesia, negara umat Islam yang lain, tidak boleh berada di bawah satu panji-panji untuk menentang Zionis. Maka hendaklah kita memastikan umat Islam bersatu dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Salahuddin Al-Ayyubi dia memupuk tenteranya supaya mempunyai kesabaran yang tinggi dan pergerakan ketenteraan bagi menghadapi Zionis pada hari ini, menyebabkan kita perlu mengetahui tentang keperluan geografi politik dan keseimbangan kuasa serta cara-cara untuk meningkatkan kekuatan kita dan bagaimana cara untuk melemahkan musuh kita. Dan selain daripada itu, Khalid Michel kata apa? Normalisasi yang cuba dilakukan oleh Israel dan Amerika tidak boleh kita biarkan ianya berlaku. Apa dia normalisasi, tuan-tuan? Iaitu kemudiannya negara-negara Arab menerima dan seterusnya mengiktiraf negara Israel. Yang ini tak boleh dibiarkan. Apa dia? Mewujudkan hubungan diplomatik, tak boleh dibiarkan. Hari ini negara Arab sudah mulai melakukan perkara itu. Ada kedutaan, ada duta masing-masing. Negara kita sebagai contoh, sebagai sebuah negara Arab ataupun negara Islam, kita pun ada duta kita di Israel, di Tel Aviv.
Israel pun dia ada duta dia di negara kita. Ini proses normalisasi yang tak boleh dibiarkan. Sama ada di negara Arab atau di negara kita dan sebagainya. Tak boleh dibiarkan. Dan inilah yang cuba dilakukan oleh rejim Zionis. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok perjanjian demi perjanjian di bawah Abraham Accords, mereka lakukan perkara ini. Perjanjian dengan UAE, perjanjian dengan negara-negara Islam, negara Arab yang lain, buat perjanjian supaya mereka mengiktiraf negara Israel. Maka Khalid Michal kata tak boleh dibiarkan benda ni berlaku. Ini bukan cara Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita benar-benar nak bebaskan Al-Aqsa, kita tak boleh biarkan agreement demi agreement yang mana akhirnya kita normalisasikan kewujudan negara Israel. Untuk tuan-tuan yang tak berapa faham apa dia normalisasi, saya bagi contoh mudah. Dulu ramai di kalangan kita bersama-sama dengan perjuangan umat Islam di selatan Thailand. Sebab apa? Sebab dulu kita ada kerajaan-kerajaan Melayu Islam di selatan Thailand. Dulu kita ada PULO, Petani United Liberation Organization. Dulu pemimpin-pemimpin umat Islam selatan Thailand, kalau mereka diburu oleh tentera musuh, mereka akan melarikan diri, menyelamatkan diri dan mendapat perlindungan di negara kita. Tapi melalui proses normalisasi, hari ini apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku hari ini? Kalau dulu kita ada kerajaan Melayu Petani sebagai contoh, dengan perjanjian Inggeris Siam, akhirnya negara umat Islam dan kerajaan Melayu Islam dipecah belahkan, divide and rule. Inggeris ambil sikit, Siam ambil sikit, dan akhirnya hari ini bila kita menyebut tentang Melayu Petani, kita kata dia orang Siam. Tuan-tuan tanya orang Melayu Petani, dia suka ataupun tidak kita panggil dia Siam? Dia kata dia bukan orang Siam. Orang Siam orang Buddha yang bukan beragama Islam. Saya orang Melayu, saya orang Islam. Tapi akhirnya hari ini kita sendiri panggil dia orang Siam. Itu menunjukkan proses normalisasi. Akhirnya kita terima keadaan di mana sudah tidak ada kerajaan Melayu Islam di selatan Thailand. Itu proses normalisasi. Dan itulah juga yang berlaku di Filipina, Mindanao. Dulu kita ada perjuangan umat Islam Mindanao, walaupun masih ada sikit sebanyak dan sebagainya. Tapi hari ini kita sudah lupa tentang wujudnya orang Islam di beberapa kawasan di Filipina yang berjuang untuk membebaskan tanah air mereka. Dan kita tahu sejarah silam Filipina ini, asalnya mereka ada sebuah kerajaan Melayu Islam. Tapi dengan penjajahan dan proses normalisasi, akhirnya kita hilang sebuah kerajaan Melayu Islam yang besar kerana proses normalisasi. Maka itulah yang boleh berlaku kepada Palestin kalau kita biarkan proses normalisasi ini berlaku. Yang ketiganya, tuan-tuan, ialah kita mesti bangkit dari sudut kerohanian. Kita mesti bangkit dari sudut pendidikan, intelektual dan juga organisasi. Kalau kita di peringkat, kita di Penang ni, di Bertam ni, tuan-tuan, didiklah anak. Sekurang-kurangnya kenal apa itu kunut nazilah. Buat usrah, kumpulkan ahli keluarga, kita bincang apa dia kunut nazilah. Mula-mula bagi mereka hafal dulu kunut nazilah. Dan bagi mereka tahu apa dia kandungan yang ada dalam kunut nazilah. Ni macam mana nak berjuang, nak bebaskan Al-Aqsa kalau kunut nazilah pun tak tahu. Doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Kenapa kita sebut?
Kita letakkan anjing-anjing Engkau ya Allah di atas batang tengkuk mereka. Kena bagi tahu kepada anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah, memohon malaikat-malaikat Allah diberikan kepada kita dalam keadaan kita berhadapan dengan musuh. Itu kalimat-kalimat yang akan mendatangkan keberanian dan juga semangat juang dalam diri anak-anak. Jangan biarkan anak kita hanyut dalam angan-angan percintaan dan sebagainya sampai dia tidak tahu tugas dia sebagai satu generasi muda untuk mempersiapkan diri mereka bagi membebaskan Al-Aqsa. Kena ada semangat itu. Maka dia kena tingkatkan kerohanian. Bermula dengan benda-benda yang basic dulu. Tanamkan anak kita doa, kunut nazilah, semayang malam tu apa dia, berdoa kepada Allah. Apa sikap kita, hubungan kita dengan Allah bila kita ditimpa dengan ujian-ujian yang macam ni. Apa dia preparation kerohanian kita untuk menghadapi musuh Allah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijaksanaan, ilmu, intelektual kena ada. Mana mungkin orang yang bodoh mampu membebaskan Palestin? Orang yang mampu membebaskan Palestin ialah anak-anak muda yang cerdik, anak-anak muda yang highly educated, yang mengaji sungguh-sungguh, yang specialized dalam bidang masing-masing. Maka barulah kita boleh bagi sumbangan mengikut kemampuan masing-masing. Ni kalau sekolah pun tak mau pergi, buku pun tak mau baca, periksa pun tuang, macam mana generasi yang macam ni boleh diharapkan untuk membebaskan Palestin? Anak kita mesti cerdik, anak kita mesti pandai, mesti berilmu, mesti ada kebolehan akademik yang tinggi untuk membebaskan Palestin. Yang ketiganya, Khalid Michel kata, kena mempunyai kemahiran berorganisasi. Ni kalau kemahiran berorganisasi pun tak pandai, macam mana nak bebaskan Palestin? Kita kena tahu apa dia struktur organisasi, ketua macam mana, apa yang kita mesti ada. Ni kemahiran organisasi pun tak reti. Maka ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Maka anak-anak kita tuan-tuan, bila dia mengaji di sekolah, jadikan anak kita pandai berpersatuan. Bertanding, ambil jawatan-jawatan penting di sekolah. Ini menjadi satu latihan leadership kepada anak-anak kita. Kemahiran berorganisasi. Pasal apa? Daripada kemahiran berorganisasi inilah barulah dia ada kemampuan dalam memimpin umat. Sebab dia dah biasa dah dengan mesyuaratnya, decision makingnya dan sebagainya. Dia dah ada dah latihan-latihan dan exposure itu. Dan jihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang bersedia untuk berperang. Kalau kita sendiri takut dengan peperangan, macam mana kita nak bebaskan Palestin? Tenaga rohani yang tinggi dan mempunyai umat yang bertenaga. Daripada situlah barulah kita mampu memegang senjata dan mengalahkan musuh yang ada. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai akhirnya apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah Salahuddin dan juga pemimpin-pemimpin umat Islam yang lain. Mereka mempunyai madrasah mereka. Mereka ada madrasah mereka. Hasil daripada usaha yang bukan sekejap. Kita nak lahirkan generasi yang kuat untuk menghadapi Palestin, dia bukan usaha setahun dua. Dia kena usaha yang sangat lama. Kita nak bentuk generasi kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai contoh apa yang dimainkan di Baghdad, kebangkitan ilmu agama, kan madrasah Al-Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Ini contoh madrasah yang menyediakan persediaan spiritual, ilmiah, organisasi kepada para mujahidin, untuk para ulama melatih diri mereka. Dan begitulah jugalah madrasah-madrasah yang lain yang mempersiapkan komando-komando Islam untuk membebaskan Palestin. Imaduddin Zanki dan sebagainya, syuhada Nuruddin Mahmud, semua ini dilahirkan melalui madrasah-madrasah mereka. Maka sidang hadirin mukminin,
sebagai penutup kepada kuliah subuh kita pada pagi ini, kita kena ada pemimpin seperti seorang panglima perang, kan? Seperti panglima perang yang mana tidak ada projek membebaskan Palestin kalau kita tidak ada panglima perang kita. Kita yang tak ada kuasa politik ni, rakyat biasa, rakyat marhain, kita kena tanam cita-cita dalam diri kita, aku sendiri yang akan lahirkan panglima perang. Kita tak ada tentera sebab kita bukan panglima tentera, tapi panglima yang kita lahirkan ini adalah anak kita. Sebab kita ada kuasa terhadap anak kita. Maka kita kena berfikir dan merancang sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang perlu ada kepada anak kita supaya bila dia dewasa nanti, sampai masanya dia mampu berperanan seolah-olah seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan kita dan rintihan saudara-saudara kita di Palestin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk kita capai cita-cita kita melahirkan tentera-tentera Islam, termasuk panglima-panglima tentera Islam di kalangan anak-anak kita dan generasi kita, untuk kita sediakan kepada umat Islam seluruh dunia, bagi kita semua bersatu mengumpulkan kekuatan bagi menghadapi tentera Zionis dan seterusnya membebaskan Baitul Maqdis insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.